Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. So kita nak tengok sambungan kepada video yang saya lepas, iaitu berkenaan dengan undamp system. Tapi kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan yang forced vibration ataupun harmonically excited vibration. Maknanya dalam kes ni dia ada source of vibration yang akan paksa sistem kita bergetar, vibrates ikut getaran yang kita introduce tu lah. Tanpa berfikir panjang pula, tanpa kita menunggu, kita terus kepada apa yang saya nak tunjuk dalam slide ni. Boleh refer slide saya, boleh dapatkan nota saya. Saya terus kepada pembincangan kita pada sistem lah. Okay. So kalau kita tengok sini, ikutkan dia punya, basically kalau kita dapat equation of motion dia dengan sistem macam ni, okay, dengan kita ada K dan C ni, dengan kalau kita ada assumption of force, okay, ini sudah bincang dalam kelas sebelum ni, tapi kita tambah satu, itu F, force, ada satu force terlibat, which is kalau kita tengok dalam summation of force tu dalam F equal to ma, yang akan ada elemen-elemen force. Saya akan tunjukkan ya. Okay. So dalam kes kita yang untuk kali ni, kita ada sistem yang biasa lah, yang macam saya tunjukkan sebelum ni. We have let's say dia kat atas bawah, the spring and with mass M. Okay, so let's say we say downwards is positive X. So we have another force here yang akan paksa sistem itu bergerak, iaitu F lah, dalam function of T. So kalau kita buat dia punya summation of force equal to MA along the Y direction ni, ke vertical direction ni. So kita akan dapati bahawa kita akan dapat salah ni, kita akan buat satu lagi figure, iaitu dia punya free body diagram dia. Saya kena buat lah untuk memastikan you all follow. So if positive downwards, so that's mean dia punya, pada pakai ni, dia punya force ke atas lah, K, so which is Kx lah, force of spring. Kalau dalam nota tadi ada ni kan, ada C, Cx, force daripada damper. Tak apalah, yang tu case dam. Tapi sebab kita bincangkan ni undam, maka kita ada damper. Ni dan satu lagi force ke bawah, force. Ni kita nak ubah ni, pasal dia memang force dia memang dia ke bawah. Dalam soalan pun memang dinyatakan ke bawah. So dia lah Ft lah, Ft ke bawah. Kalau kita tengok daripada sini, the summation of F equal to MA, so dia ada satu negatif Kx dan dia positif FT, F ataupun positif F lah. Sebab F lah senang, sebab T ni kita anggap X pun XT kan, so X ni XT, FFT, tak apalah kita buang T tu. But people will know that actually all these things is time based. So equal to M X double dot lah, X double dot. So, kalau kita susun, kalau kita rearrange, then you can find that yang ni kita susun balik supaya F dia di luar, di bahagian sana. Kita akan dapat di bawah M X double dot, K pindah ke sana, jadi plus Kx equal to F, So kalau biasanya dalam penulisan kita akan tulis macam ni lah. Ini lebih tepat lah. X T plus K X T equal to F T lah.
So this actually nampak daripada sini, daripada analisis kita ni, kita dapati bahawa ada elemen F kat sini yang akan kita masukkan dalam penyelesaian kita bila kita nak dapatkan XT nanti. Kan. Bila ni nak dapatkan ni nanti, XT nanti, kita ada elemen-elemen ni. Ingat dalam video sebelum ni, dalam penerangan saya berkenaan dengan sistem yang free vibrations, kita tahu XT directly A sin omega n T plus B. Ini bahagian, ini kalau without vibrations. Tapi kalau dia with vibration, with harmonically excited ataupun forced vibration, kita kena add something. Apa yang kita kena add? Nanti kita akan tengok, kita bincangkan. Alright. So itu yang dimasukkan dengan gambar rajah ni. So ini free body diagram dia. Okay, ni gambar rajah dia kan. Ni gambar rajah dia. Maknanya ni adalah physical model dia. Dan ini ialah free body diagram dia. So dia punya solution dia akan jadi macam ni. Maksud dia kat sini, masuk graf ni, maksudnya dia ada solution, dia ada dua bahagian. Dua bahagian, iaitu bahagian homogeneous, which is ini bahagian yang homogeneous ni, dia ialah bahagian yang free vibration. Bahagian free. Dan saya sebut tadi kan, kalau ada force, dia kena tambah something kat belakang, which is particular solution, XP ya. Ada dua tadi yang sebelum kita bincang dalam video sebelum ni. Yang free vibration kita ada satu je XT. So untuk yang ni dia kena tambah satu lagi, iaitu XP ya, ataupun X particular. So basically macam inilah XT total solution ialah sama dengan XHT plus dengan XP particular. Kalau kita boleh go straight lagi, maksudnya kalau masih ingat lagi solution dia akan jadi dan saya pakai A tapi dalam nota pakai C. Maafkan saya kat sini tapi boleh konsisten dengan saya punya penerangan. Saya akan pakai A1, apa ni pakai C1, C2. Sama macam sebelum ni Ini bahagian yang free vibrations ataupun kita panggil homogeneous solution. Ini bahagian homogeneous solution. Okay. Satu lagi saya nak tekan kat sini. Biasanya F, kalau force vibration ni kita katakan tadi harmonically excited vibration, maksud dia yang harmonic force tu dalam bentuk yang force yang vibrate dia akan additional. Yang force the vibration to happen is actually harmonic. Kita assume that is harmonic, which is F naught cos omega t lah, ataupun mungkin F naught sin omega t, is depend on which one you know pakai. Dia akan jadi dia ada efek lah. Kalau kita pakai cos ada efek dia, kita pakai sin ada efek dia. Whatever, nanti kita akan tengok dalam perbincangan kita nantilah. So kalau dia let's say kita use input F naught cos omega t, that's mean dia punya particular solution dia akan jadi XPT X cos omega t lah. Di bahagian cos ni, bahagian akhir ni, dia akan follow the input. Kalau input kita ialah cos omega t, so di bahagian particular solution, dia akan jadi cos omega t. Ingat, kalau bahagian homogeneous ni, kan, bahagian homogeneous ni, ialah bahagian free vibration, omega n. Ialah omega n. Okay. Bahagian particular solution, dia akan ikut omega kepada input. Omega kepada input. Kalau input dia omega, let's say whatever lah, value of omega, maka dia akan jadi omega. Dia tak sama dengan omega n. Dia boleh jadi sama. Tapi untuk analisis, kita buat dekat tak sama lah. Tak sama. Sebab kalau omega input, dia sama dengan omega natural frekuensi, dia akan menjadi sesuatu yang untuk sistem. Nanti kita akan tengok perbincangan ni nanti. Right. So untuk dapatkan nilai X,
Sama kita kena calculate dia punya nilai X. Okey, saya akan tunjukkan calculation dia. So, follow betul-betul saya punya penerangan ni supaya anda boleh faham kaitan dia. Let's say dia punya equation of motion is something like this equal to F cos F naught F naught ni whatever lah, kadang orang pakai F saja. Setengah buat F naught. F naught means dia punya amplitude of the vibration tu lah. Cos omega T So F dia berulang-ulang, dia repeat itself, oscillates dengan gerakan cos omega T lah. Okay, so this is actually the equation of motion. Then the solution will be, seperti saya sebut tadi, xt will be, ada dua bahagian, xht plus xpt. Okay. So we know xh is actually the according to this system answer, jawapan tadi, ia adalah sama dengan yang free vibrations, which is xh t sama dengan a lah, a dalam notasi tak apalah pakai a, pasal nak konsisten dalam penerangan saya, cos omega n t plus a2 sin omega n t. So basically this one kan, kita nak cari apa tu xpt dia. So from this one we don't know, tapi no, kita dah tahu tadi dalam nota tadi disebut yang ni, kita tahu dia akan ada x cos omega t lah. This one follow di input, tapi x ini kita tahu ini x besar, x huruf besar. Saya buat macam ni lah, saya buat macam ni supaya nampak macam x huruf besar. So ini apa? Ini yang kita tak tahu tadi Okay. So tapi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak you faham omega n ialah sama macam sebelum ni. Omega n sama dengan punca kuasa k of m lah. So we have this one, m k sini, omega n will be this one. So just find omega n. Simple. Cuma a1 a2 nanti kita akan cari. Tapi dapatkan dulu xp ni, x ni, omega ni ialah omega kepada input. Omega kepada input Okey. Dan kita tak tahu x dulu, tak cari x. So nak apa kena x? Kita kena buat satu assumption. So let's say this is the equation. X ni ialah xpt. Untuk kita dapatkan nilai x ni lah, kita kena buat satu assumption dulu. Let's say the whole system x ni sama dengan ni. So maksud dia m x p plus k x p equal to f naught cos omega t. Okay. So with this one kita tahu xp sama dengan ni. Okay. xp ni sama dengan ni lah, yang ni bahagian ni. Tapi x double dot p ialah kita derive dua kali, so dia jadi x double dot p ni sama dengan, kita derive dua kali akan jadi negatif omega cos 2 x cos omega t. Boleh try lah try derive dua kali akan dapat macam ni. Okay, so we include these parts, dua-dua ni, yang ni dengan ni ke dalam equation ni. Jadi macam mana? Jadi macam ni lah. M dapat golongan macam ni, so jadi negatif omega cos 2 x star cos omega t, okay, plus k x cos omega t, okay,
equal to F naught cos omega T. So, perhatikan betul-betul lah. Kita ada part ni. So, kita ada part ni. Kita boleh buang. Kita boleh buang. Sebab dia sama kan. Sini kita boleh faktorkan keluar dan kita boleh matikan dia kat sana. Kita boleh pindah ke sana. Dia hilang lah. Sebagainya kita boleh buang lah. Dia ada pada keseluruhan bahagian equation kiri dan kanan. Kemudian kalau kita boleh habiskan ke sini, dia akan jadi, bisa susun balik, dia akan jadi K X X minus M omega cos 2 X equal to F. Itulah, macam tu lah. Jadi macam tu. So, kalau kita boleh keluarkan X, kita faktorkan dia. So, at the end dia akan jadi X ni sebenarnya ialah sama dengan F0 bahagikan dengan bahagian ni kita dapat minus M omega cos 2. So kita dapat macam tu. So X ni sama dengan F0 K bagi tolak M omega cos 2. Kita pindah kat sini lah. Kita tukar kat sini. So kita dapat. So semua dah ada lah. So daripada equation ni, so kita dah dapat, dah calculate omega dah ada. Ini ya. Omega dah ada. So ni dah ada dan ni dah ada. Semua dah ada. So tinggalnya ialah bahagian ni. Sekali lagi kita akan tinggal bahagian ni. Maka nak calculate yang bahagian itu, kita akan pakai magic. Magic yang biasa kita buat lah. Benda biasa yang kita dah biasa guna, iaitu X equal to X. Ingat yang sebelum ni ya. Initial condition lah. Kita akan pakai initial condition yang ni. So initial condition tu kita akan pakai dan kita akan tengok nota. Okay. So tadi nota kita bunyi kat sini tadi. So maknanya sekarang X lah F naught bagi dengan K minus M minus M omega cos 2. Ataupun kalau kita boleh introduce static deflection, okay, ataupun panggil apa ni? Static deflection lah. Static deflection equal to F naught bagi dengan K, okay. Kita gantikan dalam ni, kita akan dapati bahawa static deflection equal to 1 tolak omega bagi omega n cos 2. Okay, so ni equivalent note lah. Dan bahagian ni kita namakan sebagai R. Omega per omega n is equal to R. Ini penting kita nak tengok benda ni sebab ini menunjukkan perkaitan antara input vibration omega, perkaitan dia dengan omega n. Omega n ni lah sistem segi KOM, sistem tu. Bayangkan dalam sistem ni, kalau omega ni sama dengan omega n, apa jadi dengan equation ni? Dia akan jadi 1 kan. 1 apa jadi? Kosong. Which is dia akan jadi infinity ataupun dengan kata lain, dia akan menyebabkan resonance. Which is the value of X ni, dia akan naik mencang tinggi sampai infinity. Sampai infinity. So, dia akan menyebabkan sistem itu kalau dia vibrates, kalau omega campur dengan omega n, dia akan meningkat sampailah sistem tu fail, rosak. So that's why it's very important to have this kind of equation that we know which frequency to be avoided. Alright. So now it leaves us with this equation.
Ni bahagian homogeneous. Bahagian homogeneous dan plus bahagian particular. Okay, kita dah gantikan tadi kan. Ni bahagian X, omega n, bahagian ni. So kita nak cari ni lah. C1 dengan C2 ni, ataupun saya buat tadi dalam board A1 dengan A2. So itu tugas kita nak cari benda ni. So kita pakai initial condition. Initial condition. Ni lah initial condition ni. Pada kita buat macam yang saya buat untuk yang case sebelum ni. Kita akan dapat di bawah C1 equal to X naught ataupun ini initial condition minus F input, dia amplitude per input, K minus M omega cos 2, dan bahagian C2 ataupun A2 ialah sama, just velocity over the omega n. Dan masuk je dalam full solution. Maka kita dapatlah full solution nilai XT untuk full solution. Okay. Note juga bahawa bahagian ni tadi saya boleh undur sikit. Bahagian ni tadi kan, kita dapat AX sama juga dengan benda ni kan. So kalau kita pindah bahagian static deflection ni ke sebelah kiri equation, so kita akan dapati dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kita akan dapat macam ni lah. So ini hanya menerangkan amplitude, perkaitan antara amplitude input dengan amplitude output. It's a relation between input and output. Okay. So very important. Sebenarnya ini very important sebab nanti kita akan tengok dalam ini graf ni. Kalau kita plot graf X bahagi dengan static deflection versus omega per omega n ataupun R ni R omega per omega n. Bila kita buat macam ni, bila kita buat graf ni, kita akan dapat bahawa bermula daripada kosong. Bermula kosong maksudnya let's say lah, apa itu kosong? Kosong ni maksud dia omega kosong lah, omega input kosong. Omega per omega n. Omega input tu kosong, so dia start kosong lah. So omega akan meningkat. So omega ni akan meningkat lah sampai dia nak achieve pada omega n, dan nampak dia meningkat. Dia akan naik mencolok sampai ke infinity. So akan naik lah sampai amplitude dia tinggi gila-gila. Dan after it reach di omega n, lepas pada tu dia akan menurun balik. Dia akan turun balik, maknanya dia still meningkat, tapi dia terbalik lah. Dia jadi negatif. Dia punya amplitude dia negatif, dia terbalik. Kalau input tu kan, input dia naik ke atas, output akan pergi ke bawah, dia akan terbalik. Itu terjadi after the omega excitation input melebihi omega n. Dia akan terbalik. Dan lepas pada tu, makin lama, makin tinggi omega, makin laju dia punya input tu, makin laju. Dia pun makin menghampiri kosong lah, Dengan kata lain, particular solution tu, dia tinggal jadi, dia punya speed jadi kosong lah, yang menghampiri kosong. Kita tengok kalau kita back to the equation, kalau these parts, dia menghampiri kosong, apa jadi? Satu lah. Maknanya menghampiri satu, maknanya X dia almost will be the same as static deflection dia. Ingat, static deflection ialah F bahagikan dengan K. F force bahagikan dengan K, dia akan ada sedikit kan force kan. Bila force tu, bila kita bagi force, dia akan ada satu extension sikit. Spring akan extend lagi lebih. Kan kita mass, kita gantung mass kan. Spring dah ada deflection tambah. Tapi kalau kita bagi dia force pun dia bagi lagi, dia makin lagi extend K tu kan. Itu kita panggil static deflection. Untuk initial amplitude tu F dia bertambah sikit K deflection. Itu jadi static deflection tu. So dia punya ratio between X amplitude of the vibration berbandingkan dengan static deflection itu, dia hampir sama pada keadaan
velocity tu makin meningkat. Maknanya kalau selepas nilai omega n makin laju maka dia makin kurang efek dia. Lepas tu it's very important. Setengah-setengah orang cakap very important lah kalau omega n tu rendah. So that kita kena pastikan input tu cepat-cepat melepasi omega n. Cepat melepasi omega n. Jadi masalahnya bila kita starting kan, bila kita start, let's say kalau kita ada pump kan, kita ada motor, ketika ni bukan motor kan dia nak gerak kan, dia akan slow laju kan. So dalam along the way daripada dia start tu sampai dia achieve dia punya speed dia, ada kemungkinan tak dia langgar natural frequency? Kalau ada kemungkinan dia langgar natural frequency, dan kemungkinan dia akan sampai resonant dia. Jadi that's a quite dangerous lah kalau natural frequency, kalau speed dia berada dekat dengan natural frequency, tu bahaya. So ada beberapa case yang kita nak bincang. Tengok sini kan, ada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian ni, iaitu sebelum pada reach natural frequency, yang ni selepas pada reach natural frequency. So untuk bahagian yang dia tak sampai natural frequency lagi, ataupun sebelum omega n, so kita dapati bahawa dia in the same phase, sama je, mana kalau amplitude meningkat, amplitude positif, force positif, so amplitude respon dia pun positif juga lah. Cuma bezanya dia makin tinggi lah, dia lebih tinggi daripada F. Kalau input tu 1, output X dia mungkin akan lebih lah, 1.2, 1.3, whatever lah, tengok pada equation dia. Okay, tu beza dia. Tapi dia in phase. Kena ingat force ni sikit dia makin meningkat, semakin meningkat bila dia menghampiri natural frequency. Okay. Tapi kalau case bila dia dah lepas natural frequency, macam saya sebut tadi, dia terbalik, dia jadi negatif kepada input, which is dia terbalik, graf dia terbalik. Tapi bagusnya dia punya makin laju, amplitude pada respon oleh force ni dia sama, dia tak akan berapa tinggi, dia akan sama. Okay. Nak bagi energi senang, cuba anda kalau ada kereta tu tekan minyak. Pada awal-awal dia idle kan, dia agak vibrate sikit. Tapi kalau tekan minyak, kuat, engine akan lebih, dia akan stay, dia kurang getaran dia. Kan? Cuba tengok engine. Ambil dia, cuba rem, dia laju. Lepas tu dia lagi laju dia punya input, maknanya sistem akan lebih, dia tak ada vibration lebih kuat lah. Tapi maknanya daripada graf, daripada analisis ni pun kita boleh tengok behavior dia. Okay. Dan pada case omega sama omega 1, so ni equation ni lah. Ni equation ni special, dia ada derivation dia, tapi tak apalah, itu kita takkan bincang kat sini. Tapi this is actually the equation lah. This is actually the equation. Alright. So kalau kita gabungkan penyelesaian tadi, kalau kita gabungkan penyelesaian X H homogeneous dengan kan tadi kan kita boleh pindah dalam bentuk ni kan, H homogeneous tu sama ada kita boleh buat dalam bentuk A1 plus A2 ataupun kita boleh tukar dalam bentuk ni. Okay. Perbezaan ni perhatikan cos tolak V. Kalau sin plus V. Ingat sebab tu memang cerita tu memang telah bincang dalam video lepas. Dia bergantung pada ni lah. Saja nak tulis ni dia cos, sebab input tadi kan cos. Jadi tulislah cos. So minus V lah, minus. So di sini dah ni full solution dia. Dia full solution dia.
Ni kalau lebih kecil daripada omega n, lebih kecil daripada omega lebih kecil daripada omega n. Kalau yang ni ialah bila omega lebih besar daripada omega n. Okey, boleh rujuk notas saya untuk lihat graf ni lah. Okey, so kita ada contoh sebelum kita tutup perbincangan kita berkenaan dengan force vibration ni. So let's say kita ada pump yang macam ni, which is pump dia berada di atas satu beam ni, dia vibrate lah, bergetar. Dan force input dia diberikan oleh Ft 220 cos 68.83 T. Ni omega dah diberi sini, ni omega, F0 dia 220. Okey. Tu input dia beri. Dan nampak total response dia diberikan oleh initial dia, X ni kosong, velocity pun kosong pada initial dia. Senang. Dan ini paling susah. Untuk bukan paling susah ni, untuk soalan ni tricky sikit lah. Math tak apalah, senang M. K dia, nak cari K dia tu. Sebab K ni dia dah beam, bila beam K dia lain, dia kena pakai equation. Kalau spring senang, spring dapat K constant K kan, dia dapat terus boleh buat. Tapi kalau macam ni kita kena calculate dulu K. Apa? Kita cuba tengok. Oh, tak dekat sini. Kejap lah. So, solution dia macam ni. So, untuk dapatkan nilai K, saya beri K sama dengan 192E ataupun dia punya modulus yang dalam dengan I, moment of inertia, bagikan dengan L cos 3. Ini equation ni diberi dalam nota saya berkenaan dengan fundamental of vibration. Memang ada, boleh rujuk situ. Ataupun rujuk buku teks memang akan ada untuk beam. So, you have to identify lah untuk moment of inertia ni, kat mana bahagian thickness, kat mana bahagian length atau bahagian width ke lebar dia dan juga ketinggian beam tu. You kena identify lah which one. Kalau untuk case ni 10 cos negatif 2 ni ialah soalan ni kan. Ni apa nama, length yang panjang dia 250 cm dan thickness dia 101 cm, ketinggian 1 cm, thickness dia, width dia punya lebar dia 50 cm. So kalau kita masukkan maklumat ni ke kelebaran dia dan juga ketinggian thickness dia, dan kita akan dapati bahawa kita masuk dalam untuk kira moment of inertia ni, dapat dia nilai ni lah, dapat nilai ni. Kemudian kita masukkan dalam equation K, dapati bahawa K ialah 102,400 102K ataupun 102,400.82 Newton meter. Quite huge number. Okay, so just fill in to the equations. Okay, you dapati bahawa X dia ialah negatif
1.32487 lah, dia terbalik. Ingat kalau X tu negatif maksud apa? Maksud dia dah omega dia melebihi daripada omega n. Dia dah terbalik lah. Kalau perhatikan amplitude dia 1.3287. Lebih memang very low lah. Cuba calculate static deflection dia. Yang dapatkan static deflection X ataupun F bahagikan dengan nilai ni. Bahagikan nilai ni. Dapat static deflection dia. Untuk total solution, saya nak you try dapatkan total solution XT dengan menggunakan equation yang telah saya beri dalam nota. Cuba buat dan cuba dapatkan total solution dia. Okay, so untuk ni saya stop kat sini untuk video ni. Nanti kita akan sambung video seterusnya dalam degree of freedom system untuk yang sistem yang ada damping, free dan force vibration. Okay, terima kasih.